Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk masalah buli di Malaysia. Saya ingin teruskan kepada pengenalan. Apa itu buli? Buli ialah perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Ini secara tidak langsung menjadikan mangsa dilemahkan sehingga dipaksa mematuhi atau memberi layanan baik kepada pelaku yang kuat. Ada maksud lain yang menyatakan bahawa buli merujuk kepada tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan ia bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, buli juga bermaksud mengasari berulang kali dan mendatangkan perasaan tidak puas hati kepada orang yang lebih lemah daripadanya atas beberapa faktor. Buli boleh berlaku secara fizikal iaitu secara langsung maupun mental iaitu secara tidak langsung. Buli dari sudut fizikal bermaksud mengasari tubuh badan seseorang dengan pelbagai cara sama ada menggunakan objek ataupun tubuh badan seperti memukul, menendang, mencubit, menumbuk, memeras ugut dan sebagainya. Buli dari sudut mental pula boleh berlaku dari segi perkataan, iaitu menghina, mengejek, mentertawakan, memulaukan serta perbuatan yang menganiaya seperti mengusik dengan cara yang keterlaluan dan sebagainya yang boleh menyebabkan orang yang dibuli itu berasa tertekan atau terhina. Seterusnya, konsep buli. Menurut Nusazli Abdullah, buli boleh ditaktifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu sesama ada secara fizikal atau psikologi bagi satu jangka masa yang panjang. Sementara, menurut Azizi Yahya 2007, pula menyatakan bahawa perlakuan buli adalah penyalahgunaan kuasa dari operasi psikologi atau fizikal dan dilakukan secara berulang-ulang. Mangsa buli adalah bersifat lemah dan tidak berupaya mempertahankan dirinya dari mereka yang dianggap lebih berkuasa. Akhirnya, Kamus Time Lingua 1993 pula mendefinisikan buli adalah seorang yang suka menggunakan kekerasan untuk menakutkan orang yang lemah. Dalam bahasa Melayu biasa, buli dikenali sebagai penyakat, iaitu mereka yang lebih besar atau kuat atau mempunyai kawan, mempunyai tabiat suka mengganggu atau menindas orang yang lebih kecil atau lemah. Jadi saya akan teruskan dengan apa punca yang terjadinya gejala buli ini. Yang pertama adalah kurang didikan agama dan pendidikan moral. Boleh dikatakan ini merupakan punca utama yang terjadinya gejala ini. Ibu bapa yang tiada masa bersama keluarga dan tiada masa untuk menerapkan ilmu agama ini menyebabkan institusi kekeluargaan mereka lemah. Selain itu juga, apabila ibu bapa tiada masa untuk berkomunikasi bersama anak-anak, mereka akan dibiarkan bebas. Jadi, apabila anak-anak bebas untuk menjalankan sebarang aktiviti tanpa pemantauan keluarga, ianya akan menyebabkan gejala buli ini terjadi. Punca yang kedua adalah terjadi apabila seseorang individu ini mempunyai latar belakang masalah emosi yang melampau-lampau. Kebiasaannya, masalah yang dihadapi oleh seseorang individu itu adalah masalah kerja dan masalah keluarga. Apabila individu itu mengalami tekanan tanpa dapat mengawalnya, ianya akan mengambil cara dengan membuli orang sebagai tanda untuk mereka menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga adalah pengaruh media massa. Boleh dikatakan media massa ini merupakan satu platform yang amat mudah kita sebarkan sebarang berita palsu maupun kecaman. Sebagai contoh, kecaman ini merupakan salah satu masalah cyberbully. Bagi individu atau mangsa yang terkena kecaman, mereka akan mudah mengambil sebarang tindakan untuk lari daripada masalah ini. Sebagai contoh dengan membunuh diri. Dan terdapat juga sesetengah individu mencari mangsa untuk mereka memperlekehkan fizikal menggunakan media sosial.
Jadi mangsa-mangsa yang terkena dengan perlekihan ini akan menyebabkan mereka terseksa dan terbeban. Akhir sekali adalah pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja pada zaman kini boleh dikatakan satu golongan yang suka memberontak dan suka mengikut kata hati. Lebih-lebih lagi, mereka lebih mempercayai rakan mereka sendiri daripada keluarga. Sesetengah individu juga lebih menghabiskan masa-masa mereka bersama kawan daripada keluarga. Dengan cara ini, mereka akan lebih terbuka untuk melihat apa yang kawan-kawan mereka lakukan. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih mendorong untuk melakukan gejala buli ini. Nilai dalam masalah buli. Yang pertama, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Nilai kepercayaan kepada Tuhan didefinisikan sebagai keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Setiap agama mengajar tentang kasih mengasihi sesama umat dan tidak membenarkan perbuatan membuli orang lain serta umatnya berusaha mengelakkan diri daripada membuat salah. Namun begitu, penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Kedua, nilai rasional. Nilai rasional didefinisikan dapat berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan akan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Individu yang sentiasa mengamalkan nilai rasional dalam kehidupan seharian mampu memikirkan kesan atau implikasi sebelum melakukan sesuatu sama ada terhadap diri ataupun orang di sekeliling. Sebuah masyarakat yang mengamalkan nilai rasional mampu mengubah negara kita bebas dari masalah buli yang semakin membimbangkan semua pihak saban hari. Nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam seseorang individu. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya nilai ini, setiap individu dapat menilai seseorang dia bersikap ke arah positif ataupun negatif sebelum dijadikan sebagai rakan. Kita tahu bahawa rakan merupakan teman yang paling rapat selepas ibu bapa kita. Rakan yang baik dapat menjadi contoh dan teladan kepada kita serta membimbing kita untuk melakukan sesuatu ke arah kebaikan. Cadangan penyelesaian masalah buli. Cadangan yang pertama ialah mempertingkatkan penerapan didikan agama dan moral. Setiap agama mengajar umatnya untuk sentiasa mengasihi orang di sekelilingnya. Langkah mempertingkatkan penerapan didikan agama dan moral mampu membentuk sebuah masyarakat yang penyayang, yang selaras dengan prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Apabila kita menghayati prinsip rukun negara yang pertama tersebut, secara tidak langsung, kita dapat mendidik diri serta mengelakkan diri daripada melakukan buli. Sebagai contoh, cyberbully, iaitu menyebarkan berita palsu, memfitnah ataupun menyentuh isu sensitif. Peranan ibu bapa dalam mempertingkatkan penerapan didikan agama dan moral adalah dengan bertanggungjawab mendidik anak-anak tentang ajaran agama sejak dari kecil lagi. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai agama dan bangsa. Tapi di sini saya akan memberikan dua contoh agama. Yang pertama ialah keluarga yang beragama Islam. Ibu bapa yang beragama Islam haruslah mengajak anak-anak untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Manakala ibu bapa yang beragama Kristian haruslah membawa anak-anak ke gereja setiap Ahad untuk bersembahyang dan mendengar firman Tuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan agama dan moral yang telah diterapkan dalam diri anak-anak mampu mewujudkan generasi muda yang soleha dan tidak akan melakukan perbuatan negatif seperti buli. Kesimpulannya, terdapat beberapa nilai yang dapat kita simpulkan daripada kes gejala buli ini. Antaranya adalah nilai keharmonian serta sikap menghargai juga turut perlu ada dalam setiap individu. Sikap hormat menghormati tidak kira tua maupun muda, kaya atau miskin, yang berpangkat maupun tidak berpangkat, turut perlu menunjukkan rasa hormat mereka terhadap setiap individu agar keharmonian dalam kehidupan bermasyarakatan dapat dipelihara. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya kesadaran tentang nilai murni seperti hormat menghormati adalah antara satu faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai masalah disiplin seperti gejala buli ini. Maka kesadaran tentang nilai ini
dapat mengelakkan masalah buli kerana tidak ada golongan yang ditindas jika seseorang itu mempunyai nilai hormat menghormati yang tinggi dalam diri masing-masing. Seterusnya adalah sikap menghargai. Sikap menghargai juga perlu ada dalam diri seseorang individu supaya perasaan sayang itu wujud dalam diri kita. Kerana apabila kita menyayangi sahabat kita, kita akan menghargai hak masing-masing sehingga gejala buli ini dapat dielakkan. Maka kesedaran tentang nilai menghargai perlu disemai dalam diri sejak bangku sekolah lagi, agar perasaan ini terus berkembang dalam kehidupan yang akhirnya melahirkan masyarakat yang harmoni, bahagia dan sejahtera. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.